Racing dengan petak yang ke-6 87 Nazrul Izzat Muhammad Baudin Yamaha Jemblur Racing Team. Petak yang ke-7 Muhammad Syaril Izwan Muhammad Syarul Izwan Muhammad Syaril. Di petak yang ke-8 Muhammad Aiman Tahiruddin Yamaha Jemblur Racing Team ASEAN, dan 9 Ulas Santrup Nanda Berbonsi Honda Racing di hadapannya. Jawab perlumbaan. Sedia sekarang mereka akan dilepaskan dan permulaan yang baik pada kick. Kita lihat lagi tapi Syarifuddin Azman yang lebih baik lagi meluncur ke hadapan untuk menuju ke striker pertama. Tadi kita lihat Syarifuddin yang akan dapat untuk melepasi Azroy. Syarifuddin akan sampai striker pertama dan untuk dia tapi ditutup oleh Khalid Dampawi yang berjaya menutup ruang. Tapi ada lihat dua pelumba SIC yang masuk yang berjaya untuk merampas tempat kedua dan ketiga. Tapi Kip sekarang ni dia dah dapat advantage yang sangat baik. Tapi Syarifuddin Azman, amazing start dari dia, terus hold shot and straight into second. Walaupun pace dia dalam qualifying tak nampak macam dia ada that extra bit to keep up dengan the Honda, tapi straight away hold shot, change the game. Ya, kita dapat lihat dari permulaan kerana dia meluncur laju dan lap yang pertama. Khalid Dampawi catatan terpantas di Lita dengan masa 2:14.661 dalam perlumbaan, dan Azroy naik tempat yang kedua dengan masa 2:15.243. Syarifuddin Azman rapat di belakang tempat yang ketiga. Tadi kat turn 15 it was a wonderful move dari Azroy. Dia smooth, calm and composed, and walaupun Syarifuddin Azman cuba menutup ruang tapi dia tak berjaya sebab Azroy dia memang salah satu rider yang sangat calm, smooth, konsisten. Kalau dia dapat the inside line memang susah nak tutup. Tapi Ibrahim Nordin dekat turn 4 dari dalam dia masuk untuk melepasi dua pelumba. Kanan dia akan cuba untuk mengekalkan kelajuan. Kita lihat pada kelajuannya pada lap yang kedua ini, yang mana jika dia dapat konsisten dengan catatan masa, permulaan tadi 2:14 dan permulaan yang baik di awal perlumbaan kerana mereka baru memulakan perlumbaan, dan kita melihat gap yang ada pun jarak lebih 1 saat sekarang ini. Sentiasa berada di belakang Azrael. Pada sekarang ini ada pada striking distance untuk dia lintas. Betul, saya rasa dalam lagi 2-3 lap dia maybe boleh cuba untuk potong Azrael, tapi for now saya perasan satu benda yang interesting is that the Kawasaki bike sekarang ni dekat front straight yang punya top speed hampir 10 km/h lagi laju dari Honda. So maybe itu ada satu kelebihan untuk Syarifuddin Azman sekarang ni. So maybe yang lain kerana kedudukan yang semakin jauh. Kita lihat pada lap ini kelajuan Syarifuddin terutamanya sama didapat untuk mencabar kelajuan Kip, kerana tadi Kip lakukan 2:10.480, Syarifuddin lakukan 2:10.911, dan kalau catatan masa ni lebih kurang bermakna masih ada peluang dalam bagi 7 lap selepas ini. Betul lah, sebenarnya memang perubahan ini masih lama lagi, still lagi 7 lap. So 2-0, sebab tu kita lihat dia semakin hampir dengan Khalid Dampawi. Dan 3 pelumba di depan ini sahaja yang melakukan catatan masa dalam 2:10. Yang lain semua 2:10 ke atas. Jadi memang 3 pelumba ini yang berada di depan, dan pada kelajuan mereka yang hampir sama. Syarifuddin Azman perlu melakukan masa yang lebih baik daripada Azroy dan Khalid Dampawi untuk dia mengejar seperti gantung catatan masa, kerana kita lihat pada Syarifuddin melakukan 2:10 dalam 2 lap, Azroy lakukan 2:10 juga dalam 2 lap terakhir, Khalid Dampawi juga 2:10 pada 2 lap terakhir. Situ yang sangat penting untuk mereka kerana catatan masa. Tapi kita lihat semakin hampir, saya rasa Azroy catatan semakin baik. Begitu juga dengan Syarifuddin Azman, dan mungkin Khalid Dampawi catatan masa yang jatuh sedikit. Ini sampai Ibrahim Nordin. Daniel, kita pernah lihat di Lintas Sepang pada race tahun lepas, dia pun ada race management, tyre management, dia punya strategi memang berjaya. So kita still ada 6 lap lagi. So susah nak cakap siapa yang ada advantage sekarang ni. Kita dapat lihat Azroy yang ada advantage kerana catatan masa yang dilakukan. Sebab itu kita lihat dia ketinggalan sedikit di belakang ini sekarang. Itu nampaknya macam Syarifuddin Azman dia tengah struggle untuk maintain pace dengan rider-rider Bunshi Honda. Sebab dua-duanya konsisten dalam 2 minit 10, mid around 2 minit 10.4, 2 minit 10.5. Tapi Syarifuddin Azman pada lap sebelum ni 2 minit 11. So maybe dia tak dapat that rhythm lagi. Ya, faktor penggunaan takannya 2:10, maaf saya, 2:10.646 oleh Khalid Dampawi,
2-10, 5-6-0 oleh Azroy. Azroy sekali lagi lebih pantas daripada Khairul Idham Pawi untuk dia berada di depan. Dan dengan 2-10, tapi masih lagi konsisten ke 20 poin dalam lingkungan 2 minit 10 saat. Ini perebutan 6 dan 7 antara Nazrul Izzat dan juga Syarul Izwan. Rapat kedudukan stick dengan teammate dia Ibrahim ataupun Syafruddin, sebab dia tengah dari awal race dia lap dalam 2.11 tengah 11.11.4. So dia still tak dapat that rhythm yang kita expect. Tapi ini adalah debut dia dalam 600cc, so saya rasa still okay. K4 lap saja, and Azrain sekarang ni dia ada that extra pace, and Kip dah pandang belakang dah, dia nampak dah nombor 20 kat belakang dia. So now is the time for Kip to push. Can he hold off Azrain ke Azrain ada kelebihan dekat tayar? Ya, kedua jentera yang sama yang mereka gunakan, dua pelumba pasukan yang sama, dan catatan masa yang kita lihat mereka lakukan juga hampir sama. Dan Kip mengikuti rapat saja Azroy untuk memberikan tekanan terus pada rakan pasukannya ini. Pada kedudukan sekarang, buat kali yang pertama, Kip kehilangan tempat yang pertama dengan 4 lap lagi untuk ditamatkan perlumbaan ini. 3.5 sebenarnya, kerana mereka berada dalam pusingan ini menuju ke turn 14. Dan di sini laluan lurus di bahagian belakang. Memang satu beautiful move dari Azrul Hakim Anwar. Dia plan dia punya maneuver, dia tak akan ambil risiko yang tinggi. Padahal dekat turn 7 and 8 dia ada peluang untuk ambil satu overtake yang risky. Ya. Tapi dia tunggu sebab dia tahu dia ada kelebihan dekat turn 9. So memang well made move dari Azroy. Tapi sekarang ni Kip dia ada pressure, boleh nampak Kip pelumba ini kita bagi mereka sedikit ruang saja sudah cukup untuk mereka masuk pada jarak yang ada ini pula. Memang boleh untuk mintas, tapi dua pelumba pasukan yang sama, dan mereka akan lebih berhati-hati sedikit ke depan rakan pasukan. Dan sekarang ini adalah di mana tadi Azroy berjaya untuk mengambil kesempatan melepasi Kip, tapi kali ini Kip hanya mengikori saja. Mungkin strategi Kip distance non-stop. Azroy akan rasa that pressure sekarang ni belakang dia. Kelajuan dilakukan hampir 2.11.195 oleh Azroy, 2.11.178 oleh Khairul Idham Pawi. Itu menunjukkan mereka masih. Sekarang ni saya baru perasan Ibrahim Nuruddin dia dah dapat lap time 2 minit 10.8. So sangat rugi, sebab kalau dia boleh maintain pace ni dari awal, dia boleh fight untuk victory sekarang ni. Tapi kemungkinan dia boleh tangkap and catch up dengan Syafruddin Azman, sebab Syafruddin Azman. What a brilliant move tadi dari Ibrahim Nuruddin untuk ambil inside line. Tapi sekarang ni here comes Kip on Azroy. Kip masuk bagi bahagian dalam untuk melepasi, dan Azroy cuba slingshot kembali. Ini yang penting di 15 antara 20. Siapa yang akan break terlebih dahulu dan untuk menutup ruang sampai ke turn 15 di antara Azroy dan juga Kip. Kip agak wide sedikit, dan Azroy yang sekarang berada di bahagian dalam untuk menuju ke sama-sama 20 ini. Oh, Khairul Idham Pawi yang berada di depan sekarang ini. Azroy tempat yang kedua. Khairul Idham Pawi menggunakan pengalaman yang tempat di depan sekarang ini. Di tempat yang pertama, Khairul Idham Pawi terjatuh di belakang. Ada peluang terjatuh yang sampai terlebih dahulu adalah Ibrahim Nuruddin. Syafruddin Azman yang terjatuh di tempat yang ke Izzat Muhammad Baudin, 7 Muhammad Syarul Izwan Muhammad Syaril, 8 Muhammad Aiman Tairuddin. Yang pertama. Jaya Stewart, Stewart to MM sampai ke ada piala pada pelumba tempat yang ketiga Muhammad Ibrahim Muhammad Nuruddin, pasukan SIC Racing. Tempat yang kedua Azrul Hakim Anwar. Dan pemenang beri perlombaan kali ini Khairul Idham Pawi 89. Kip